Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang ke dalam channel YouTube Arich TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber anda, okay? Rais Hamid. Check it out now. Come on, straight to the point. Sambil-sambil aku jalan dekat area rumah aku ni, mengambil udara yang segar, pergi peluh-peluh sikit, aku akan memberikan ulasan mengenai isu pesawat Israel lalu dekat ruang udara Malaysia. Aku cuba bagi ulasan yang fakta sahaja, bukan palatau, berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan sumber-sumber yang aku dapat, dan juga untuk meleraikan segala persoalan, segala kekeliruan, segala kegusaran orang ramailah. Mula-mula persoalan korang, kenapa bila ada kapal terbang Israel lalu dekat ruang udara Malaysia atas Putrajaya pula tu, kenapa kita tak buat apa-apa? Kenapa QDM tak take action? Kenapa tak ada fighter kita pergi tembak dia jatuh? Okey, aku explain dekat sini. Ruang udara dekat mana-mana negara dekat dalam bumi ni, okey, ada certain part, bukan semuanya milik kita. Dia bukannya, contohnya dekat Malaysia, daripada ground level ataupun above sea level sampai dekat atas langit menuju ke bulan, tu semua kita punya. Bukan macam tu. Dia ada control airspace, dia ada kelas G airspace, kelas A airspace. Itu korang boleh baca sendirilah dekat internet melambat-lambat. Kalau korang boleh Google pasal military, takkan korang tak boleh Google pasal air traffic punya ilmu. So cerita dia dekat sini, okey, dekat atas Malaysia ni ada airways. Apa itu airways? Adalah laluan udara bagi pesawat-pesawat komersial, pesawat-pesawat airlines. Dan bukan dekat Malaysia je, malah semua negara ada laluan airways. Apa itu airways? Aku bagi contoh lah, macam dekat atas jalan raya, kita ada trafik, kita ada jalan. Nak pergi sini, kau kena lalu jalan ni. Sama juga macam dekat atas udara, dia tak ada jalan. Okey, dia ada free air. Di undang-undang trafik antarabangsa, aku bagi korang senang faham lah, ataupun ICAO lah, dia dah menetapkan dekat ruang udara kat bumi ni ada airways dia, ada laluan dia, ada trafik dia. Contohlah, daripada negara A nak pergi ke negara C, dia kena lalu B. Dia tak boleh pergi suka-suka hati terus shortcut pergi lalu C. Kalau semua kapal terbang komersial yang terbang dekat atas kita punya ruang udara ni secara membabi buta tanpa mengikut trafik yang telah ditetapkan, tak ke berlanggar. Cerita dia dekat sini, kapal terbang Israel yang lalu dekat atas kita punya ruang udara tu, sebenarnya dia ikut dia punya laluan udara antarabangsa, yang mana kita tak ada apa-apa hak ke atasnya. Cuma bila dia lalu, dia kena inform dekat dia punya trafik yang dorang tengah lalu tanpa memerlukan apa-apa permission, ataupun dia tak perlu minta apa-apa clearance pun daripada Malaysia punya air traffic, sebab itu adalah laluan antarabangsa. Dan bagi menjawab kenapa kita punya ATM tak buat apa-apa, okey, satu tadi aku dah jawab, sebab dia dekat dalam airways. Dan masa dia terbang dekat atas so-called Putrajaya apa semua tu yang korang takut sangat tu, dia tak keluar langsung daripada dia punya airways. Dan juga pesawat tu adalah pesawat jenis komersial dan dia squawking, okey, bila kita ID dia memberikan ID bahawa itu adalah pesawat komersial. Melalui berita daripada airtimes.my lah yang aku baca, pesawat tu adalah pesawat daripada syarikat pertahanan yang mungkin tengah buat ujian ke atas dia punya equipment, dan mungkin juga tengah buat rondaan. Takut-takut kalau Malaysia ni ada supply senjata dekat Hamas. Itu yang airtimes.my bagi tahulah. Dan kesimpulannya sebenarnya kita pun tak tahu apa yang dia buat. Cumanya kapal terbang tu adalah jenis kapal terbang sivil ataupun civilian aircraft, dan dia tak membawa apa-apa senjata. Dan kalau korang nak lagi clear, nak lagi ilmu pasal benda ni, sebab aku pun tak mahir sangat bab-bab air traffic ni, korang boleh tanya mana-mana pilot komersial, ataupun korang boleh contact sendiri kita punya DCA, dan korang boleh contact sendiri mana-mana pegawai air traffic lah untuk nak pencerahan. Jadi kesimpulannya dekat sini, kapal terbang Israel tu nak lalu atas ruang udara Malaysia, sebenarnya
tak ada masalah. Dia tak melanggar apa-apa undang-undang ruang udara dekat dalam dunia ni. Dia lalu dekat airways yang betul, dekat height yang betul, ketinggian yang betul. Dia tak keluar langsung daripada airways dia. Yang korang nampak dia pusing-pusing-pusing tu, itu wallahualam. Kita tak tahu pun apa dia buat, kita tak tahu pun apa tujuan dia. Tapi jangan risau, sebab dia tak bawa apa-apa weapon pun. Mungkin lah, betul lah cakap, at times dia tengah test dia punya equipment, ataupun dia tengah sajalah maybe ronda-ronda. Mungkin nak tengok kita ada bawa peralatan perang pergi ke Hamas ke benda ke, wallahualam, kita tak tahu. Tapi as far as I'm concerned, itu tak menjadi satu ancaman langsung dekat Malaysia. Dan satu lagi, mustahil lah kalau apa yang kapal terbang civilian Israel tu, dia dah lalu dekat ruang udara kita, tiba-tiba dia nak bagi tahu pula, okey, kita sekarang lalu tengah membuat rondaan di sekitar Putrajaya, takkan dia nak bagi tahu. So of course lah kita tak tahu, okey. Dan juga kalau korang nak tahu, ini bukannya pertama kali je kapal terbang jenis komersial Israel lalu dekat kita punya airways dekat atas negara kita. Beribu-ribu aircraft dah pernah lalu dah. Okay, sebab itu memang airways, memang kapal terbang komersial yang nak pergi ke Singapura semua akan lalu kat situ. Dan dah lama dah benda ni. Hanya disebabkan lately ni dengan ketegangan apa semua ni, barulah adalah geng-geng yang palatau ni mengelabah puyuh. Lepas tu nak sebarkan supaya rakyat Malaysia takut, panik apa semua. Diorang suka kot. So aku harap daripada penjelasan aku yang simple, straightforward tu, aku harap korang faham. Okay? Dan satu nasihat aku adalah, jangan jadi palatau. Kalau korang bukan dalam bidang ni dan korang tak tahu apa-apa, tiba-tiba korang terbaca adalah makhluk-makhluk palatau yang post dekat Facebook apa semua, tolong jangan main share lah. Tolong jangan main share, sebab aku baca ada yang sampai tahap cakap kapal terbang tu dah sebarkan virus, dah pancut virus dekat Malaysia. Ada yang cakap dah sebenarnya land dekat Malaysia dah pun. Weh, macam-macam lagi korang punya teori-teori konspirasi ni. Korang ni baca Quran ke tak? Sebab dalam Quran kan dah cakap, sekiranya anda menyebarkan benda yang tak betul, benda tu pun dah dikira fitnah. Dan dosa fitnah ni lagi teruk daripada membunuh. Dan itu adalah suruhan Allah. Kalau korang langgar suruhan Allah, tak ke korang tu kafir? Sebab Allah yang bersuruh, korang tak ikut apa yang Allah suruh. Dan satu lagi lah, kenapa korang tak habis-habis nak takut dengan Yahudi ni? Kenapa korang tak habis-habis nak takut dengan Zionis ni? Bukan kita hebat ke pergi serang orang tu punya page, pergi hack apa semua, pergi maki, pergi Israel koyak apa benda. Orang tu baru lalu dekat atas, semua dah cuak dah. Itu pun tak ada apa-apa confirmation, tak ada official report ke, tak ada berita rasmi ke, apa tujuan dia. Tiba-tiba korang dah cuak dah, macam Malaysia nak perang lah, macam Malaysia nak meletup lah. So apa yang korang takut? Tambahan mengenai poin yang pertama tadi, penjelasan pasal kapal terbang lalu, kenapa Malaysia tak buat apa-apa? Kenapa ATM tak buat apa-apa? Mana korang tahu ATM tak buat apa-apa? Mana korang tahu? Setiap pesawat yang diragui itu akan dimonitor oleh TUDM. For sure. Dia monitor. Selagi dia tak keluar daripada airways, selagi tu dia tak dianggap threat ataupun tak dianggap sebagai bogi ke apa benda ke. Sekiranya dia keluar daripada airways, kita tak buang masa. Kita akan terus pergi intercept untuk ID, untuk halau apa semualah. Jadi korang-korang rakyat Malaysia ni, tolonglah, stop lah. Okay, satu stop lah. Korang jadi palatau, korang duk buat cerita sendiri, buat teori sendiri, teori konspirasi lah apa benda semua ni. Lepas tu stop sebarkan benda-benda yang bukan fakta. Setakat korang punya kepala je fikir macam tu, korang rasa macam best untuk buat filem, terus korang pergi sebar. Janganlah, okay. Aku tak faham kenapa orang-orang Malaysia ni suka sangat bagi orang lain panik. Suka sangat post yang kontroversi yang boleh buat rakyat Malaysia ni panik, rakyat Malaysia ni takut. Aku tak faham kenapa orang Malaysia ni suka sangat bercerita pasal benda yang bukan dalam bidang dia. Dia jumpa benda tu dekat Google, simply post, buat macam dia lah tahu semua. Kepala tahu lah. Kenapa korang suka sangat mempelekehkan kita punya ATM? Kenapa korang suka sangat post pasal benda-benda yang macam menghina-hina, macam memperkecilkan TUDM? Bukan TUDM je lah, ATM secara keseluruhan lah, sebab aku ex-TUDM kan. Daripada survey yang aku tengok lah dekat internet ni, tak ada pun mana-mana negara dalam dunia ni yang rakyat dia sendiri memperkecilkan ketenteraan dia sendiri.
korang pergi cari dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, tak ada langsung sekecil-kecil negara, sekecil-kecil ketenteraan macam New Zealand yang tak ada fighter aircraft tu pun, diorang tak pernah cerita, diorang tak pernah post something yang memperkecilkan, mempelekehkan ketenteraan diorang. Tapi dekat Malaysia aku tengok korang dah jadi macam satu tebiat, satu kesukaan pula. Kutuk Malaysia punya aircraft, kutuk Malaysia punya aset, aset Malaysia sikit, aset Singapore banyak dan sebagainya. Kenapa? Kenapa kita tak boleh bersyukur sebab kita masih aman, masih tak ada apa-apa perang dan kita ada semangat patriotik macam Major Faiz Havoc bagi tahu, okey, kita perang ni bukan sahaja berperang dengan aset-aset ketenteraan, tapi juga kita ada information warfare. Kita berperang dengan information. Korang pergi buat research dekat World War II. World War II, salah satu benda yang diorang perang-perang ni adalah information. Okey? Dan juga korang bayangkanlah kalau orang luar tengok negara kita. Contohlah macam aku dah pernah bagi tahu sebelum ni lah, kalau kita ada musuh, okey, musuh kita tengok kita punya aset macam ni contohlah. Tiba-tiba dia tengok rakyat kita pun tak patriotik. Rakyat kita pun tak sokong kita punya negara sendiri. Kalau kita perang, kita dah kalah perang sebelum perang tu start. Kalah dengan apa? Kalah dengan rakyatnya yang tak patriotik. Rakyat dia sendiri benci negara dia sendiri sebab keep on mempelekehkan negara dia sendiri. Malulah sikit dekat negara-negara lain yang lagi kecil, yang lagi mundur daripada Malaysia ni, yang sampaikan tak ada fighter aircraft tapi tak pernah pun rakyat dia sendiri mempelekehkan, mengutuk-ngutuk ketenteraan dia sendiri. And last but not least, yang aku pelik kan, yang korang takut sangat dengan Israel tu, kenapa? Kalaulah betul kapal terbang tu nak spy, nak tengok apa kita buat pun, apa yang kita buat? Apa yang kita buat yang menyalahi undang-undang antarabangsa? Bukan kita hebat ke? Bukan kita ada hackers? Bukan kita ada netizen yang boleh serang diorang punya page? Okey, Israel koyak apa semua. Tiba-tiba baru lalu dah takut. Kenapa? Kenapa? Korang cakap macam kita ni tak ada Tuhan, macam kita ni bukan di bawah lindungan Allah, macam Allah tak lindungi kita. Korang tak yakin dengan Allah ke? Adakah korang bukan di kalangan orang-orang yang beriman yang korang tak yakin dengan Allah? Kalau sekalipun kita kena serang dengan Israel, kalau kita mati pun insya-Allah, okey, kalau niat kita mati tu kerana Allah, okey, kerana mempertahankan keluarga, agama bangsa kita, kita syahid. Yang korang takut sangat mati ni pun satu lagi kenapa kan? Aku harap aku dah bagi explanation yang simple yang boleh buat korang faham, okey. Aku minta sesiapa yang ada lagi tinggi ilmu dia, lagi tinggi pengetahuan dia dalam bidang yang aku sebut, yang ada kena-mengena dengan isu yang aku sebut ni, korang boleh komen dekat bawah. Korang tak perlu reveal korang punya identiti siapa, tapi korang boleh ceritalah apa sebenarnya yang terjadi. Dan aku rasa aku dah explain yang sebaiknya lah untuk kapasiti yang orang awam perlu tahu dan perlu faham saja. Sebab apa yang askar buat ni, dia tak perlu bagi tahu 100% pun apa yang dia buat. Dia kena announce, dia kena buat sidang media. Kalau korang nak tahu pasal askar, jangan jadi pala tahu, masuk askar. Sembang pasal askar hebat. Ada yang macam jadi military fanboy, buat page-page pasal askar. Sekali tengok civilian, dapat information daripada mana? Google. Masuk askar, masuk askar. Jangan sembang hebat tapi masuk askar takut. Dan aku harap korang share video ni dekat rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia dia tak panik, dia relax. Okey, sebab ada banyak benda yang lagi korang boleh risau, yang lagi korang boleh concern. Contohnya macam COVID, isu-isu kesihatan, isu-isu kemiskinan. Okey, bukan pasal Israel lalu dekat atas. Benda tu dah ada orang ataupun ada satu organisasi yang sepatutnya ambil tahu dan take action dekat hal tu. Bukan kita rakyat Malaysia ni, okey? Kita tak payah risau. Dan jangan lupa untuk like video ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video yang seterusnya. Okey, nasihat last daripada aku lah, please guys, kita dah akhir zaman. So, tanamkanlah sifat takut yang satu kepada Allah sahaja. Okey, tak payah takutlah dengan Yahudi, Israel yang apa semua. Please lah, tak payah takutlah. Semua jadi dengan izin Allah. Kalau ditakdirkan kita perang pun, kalaulah betul pun kita punya military asset pun tak segah Israel ke benda, kita ada Allah. Kita nak takut apa? Kita menang ke, kita kalah ke, kita tetap insya-Allah mendapat rahmat daripada Allah. Kita mati pun kita mati syahid, kita menang pun insya-Allah dengan Allah punya redha juga. Banyakkan beribadat, banyakkan baca Quran. Tolonglah kita tingkatkan iman kita lah. Sebab obviously dunia pun dah semakin menuju ke akhir zaman. Daripada korang buat dosa-dosa kering, menyebarkan benda yang bukan fakta, iaitu automatik dia dah jadi fitnah.
baik kita betulkan diri kita sendiri. Kita fokus nak berperang dengan COVID ni. Lagi bagus, kes dah semakin nak capai 10,000 dah. Pasal aircraft tu, last aku cakap, tak ada apa. Tak perlu risau. Dari segi undang-undang ruang udara international, korang tak perlu risau. Diorang tak langgar apa-apa rules pun kat sini. Tapi apa yang diorang buat, wallahu alam, tak payah risau. Itu bukan satu threat pun kepada Malaysia. Dan kalau jadi threat apa-apa pun, ATM kita boleh defend kita. So, jangan risau. Okay? Bye-bye guys. Have a nice day. Selamat bercuti.